kenali bersada dunia besar sungguh pengorbananmu kepada kami hingga kini kami masih tersenyum Malaysia menyayangi Malaysia menghayati Malaysia. No, make sure the cable. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara okey ke? Clear ke? Minta maaf tadi ada sikit technical dari segi laptop. Dengar tak Cik Zabri, Cik Mat? Assalamualaikum. Can you sebentar ya. Sebentar ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta ampun, minta maaf sebentar tadi. Macam-macam lah. Adalah laptop yang tak berfungsi tadi. Jadi tukar position, datang ke sini supaya kabel panjang. Terima kasih kepada anda semua. Okey, kat mana tadi kita tengah berceloteh tadi tentang apa Tentang Anwar Ibrahim. Okey, kita berbalik pada cerita yang dilemparkan oleh pendukung-pendukung Anwar Ibrahim, segala-galanya menyalahkan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Apa saja Tun yang salah, Tun yang tak betul, Tun yang tak kena. Itu mainan mulut daripada pendukung-pendukung Anwar Ibrahim. Dia orang samakan Tun dengan slipper Jepun. Dia orang samakan Tun dengan telefon lama. Dia orang panggil Tun dengan gelaran OT95. Dia orang panggil Tun dengan gelaran Atok. Macam-macam dia orang punya mainan. Apa benda yang dia orang tak salahkan Tun? Semasa pentadbiran Tun 22 bulan di bawah kerajaan Pakatan Harapan, sama juga pendukung-pendukung Anwar Ibrahim ini mendesak Tun untuk meletakkan jawatan. Boleh dikatakan setiap kali mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, tak cukup dalam Majlis Presiden, dibawa di luar kepada penyokong-penyokong yang mendesak Tun letak jawatan. Apabila Tun meletak jawatan pada Februari, dia orang salahkan Tun lagi. Kenapa Tun tak rujuk kepada Majlis Presiden sebelum meletak jawatan? Sedangkan kepada mereka yang tahu prinsip demokrasi, bila kerajaan itu dah hilang sokongan, apabila Muhyiddin Yassin menarik keluar sokongan beliau daripada Pakatan Harapan, diikuti oleh timbalan Presiden PKR ketika itu, orang kuat Anwar Ibrahim sendiri, iaitu Azmin Ali, menarik sokongan daripada Pakatan Harapan, bererti secara prinsipnya kerajaan tumbang. Jadi pemimpin yang mempunyai prinsip yang tinggi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengambil keputusan untuk melepas dan meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri.
Itu ikut perlembagaan. Tapi bagi penyokong-penyokong Anwar Ibrahim, tetap tun yang salah. Kemudian pelantikan telah dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku melantik Muhyiddin Yassin. Kita dengar pula dia orang mainkan pula isu kononnya Tun Dr. Mahathir menyokong Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali di belakang. Tak lekang-lekang Tun yang salah. Dan perkara itu dimain sehinggalah bagi saya, bagi kami, semalam adalah titik nokta. 26 November 2020 pukul 3.30 petang di Parlimen Malaysia, saya berharap dan mengharap seluruh rakyat Malaysia yang telah dipertontonkan apa yang berlaku di Parlimen, cukup-cukuplah bagi tahu dekat penyokong-penyokong Anwar Ibrahim tu, tutup mulut lah. Tak payah lagi dah untuk nak salahkan Tun Dr. Mahathir dalam semua perkara. 23 September 2020 di Lee Meridian Hotel, Anwar Ibrahim dengan yakinnya mempunyai strong, formidable and convincing numbers. Konon-kononnya lebih daripada 130 ahli parlimen menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Itu kata dia di dalam sidang akhbar. Membawa sampai ke 23 Oktober, sampailah ke 23 November, hanyalah cakap kosong, cakap mainan auta karya. Sorry to say, saya ni orang Penang, kadang terkeluar bahasa Penang, auta yang lebih. Walaupun Anwar Ibrahim itu pun orang kampung saya, orang Pulau Pinang. Itu cakap Anwar Ibrahim. Kalau dah ada strong, formidable, convincing numbers, apa berlaku semalam di Parlimen? Anda semua saksi, kami pun bersaksi. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, ahli Parlimen Port Dickson, mengarahkan ke semua ahli Parlimen Pembangkang untuk duduk dalam undi berbelah bagi. Kalau Ketua Pembangkang yang duk tuduh Tun dengan penyokong-penyokongnya yang duk tuduh Tun, kononnya Tun yang akan menyokong bajet 2021 ini, saya pun tak faham lah. Saya rasa anda semua pun tak faham. Dia tuduh Tun akan menyokong bajet 2021. Kononnya kerajaan pengkhianat. Tapi yang berlaku, dia yang menyokong dan Pakatan Harapan sendiri yang menyokong. Apabila pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang berada di luar Parlimen, maksudnya yang bukan ahli Parlimen, mengkritik kepimpinan Pakatan Harapan termasuk Anwar Ibrahim itu sendiri, hari ini kita boleh lihat Anwar Ibrahim, Anthony Locke, Salahuddin Ayyub dan juga sahabat kami Syed Saddiq, semua pakat keluar buat kenyataan. Kenyataan kelakar bagi saya adalah Anwar Ibrahim. Kononnya bajet belum diluluskan. Anwar dikatakan Menteri Kewangan terbaik Asia. Dulu 20 tahun dulu. Anwar Ibrahim dikatakan Menteri Kewangan terbaik Asia. Tapi bila dia kata dalam kenyataan dia kata bajet belum lulus. Pening kepala nak fikir ni, bajet belum lulus. Habis malam yang lulus tu apa? Bajet bunian ke apa? Buat Anwar Ibrahim dan kepimpinan Pakatan Harapan, DAP, cukuplah. Zaman sekarang, tahun ni tahun 2020, Cik Kiah, Pak Saleh, Uncle Kevin, Uncle Lim, semua dah cerdik pandai. Cerdik pandai, bijak pandai untuk menilai. Kalau dasar dah diluluskan, apa lagi? Maksudnya ibu tu dah diluluskan. Minggu depan hari Isnin, apa pula perbahasan peringkat kementerian, peringkat cabang. Ni cabang ranting apa semua ni lagi. Had kecil-kecil je. Jadi di mana yang Anwar spin, ini round 1, ada lagi round 2, round 3. Ini bukan wrestling. Ini bukan gusti.
Round 1 tu kalau dah lulus, 300 bilion lebih tu dah diluluskan, cukuplah. Maksudnya bajet ni telah diluluskan. Cukuplah, jangan duk pembohong pada rakyat Malaysia lagi. Kononnya bajet ni belum diluluskan semata-mata nak tutup kesalahan, kesilapan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Saya salahkan Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng dan Mat Sabu itu sendiri. Kami berulang kali. Ni tadi ni pun, sekarang ni pun kami tengah tengok di sini tadi video-video apa yang berlaku di parlimen. Kalau kita katakan Maharaja lawak mega dah lawak, saya rasa semalam pun lagi lawak kot. Apabila Mahfuz Omar bangun meminta undi belah bagi dan syaratnya perlu ada 15 orang, yang bangun 13. Yang paling kelakar ni, ada yang dah bangun ditarik duduk, ada yang bangun duduk sendiri, ada timbalan presiden dah bangun berdiri, bila tengok presidennya duduk, dia duduk balik. Ini lawak standard, kalah Maharaja lawak mega. Lepas tu, apa yang dia orang tahu, salahkan Tun. Cukuplah kepada pemimpin DAP, kepada pemimpin amanah terutamanya Mat Sabu. Saya nak ambil sikit kata-kata kawan saya, Zul Hazmi Sharif. Cukuplah pajak akal dan otak tu kepada Anwar Ibrahim. Cukup. Enough is enough. Yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan disalahkan Tun. Sekarang ini anda dan 32 juta rakyat Malaysia dah dipertontonkan siapa yang menyokong bajet 2021 dari blok pembangkang. Anwar Ibrahim, PKR, DAP adalah 2-3 ahli parlimen amanah warisan, bukan Tun Dr. Mahathir. Bila kita bercakap, bila anda akan mengatakan kami ini pengampu. Tidak, kami tidak mengampu. Tun Dr. Mahathir telah membuktikan kepada seluruh dunia apa yang dia bercakap, dia pegang, dia kota apa yang dia cakap. Kalau dia kata dia tolak, dia tetap akan tolak. Dia bukan macam Anwar Ibrahim, hari ini cakap A, besok cakap B, lusa cakap C. Kalau kita mengimbau balik sejarah dulu, 16 September 2008, Anwar Ibrahim mengatakan dah ada dah kerajaan nak jatuh. Satu Malaysia kena tipu dengan dia. Apa jadi? Tak jatuh-jatuh. 22 September, satu Malaysia lagi, penyokong pembangkang Pakatan Harapan ini kena tipu lagi. Dah ada strong, formidable and convincing number. Bila tak dapat jadi Perdana Menteri, salahkan Tun juga. Dalam kenyataan media, dia kata dia dah ada strong, formidable, convincing number ini tanpa campur Tun dan kumpulannya. Maksudnya kalau dah ada numbers yang begitu besar, kenapa semalam pergi sokong bajet 2021? Anda nilailah sendiri. Anda tahu menilainya. Tun yang tak buat apa salah pun, penyokong Anwar Ibrahim boleh kerja salahkan Tun. Bila Menteri Agama jumpa Tun, tu dia. Penyokong Anwar kata, tu dia, tengok Tun bersekongkol dengan Muhyiddin. Bila pemimpin UMNO, Tengku Razali berkunjung jumpa Tun, penyokong Anwar Ibrahim, tu dia, UMNO sokong Tun. Tak habis-habis Tun yang salah. Jadi pada pendukung Anwar Ibrahim, saya minta maaf kerana anda semua menyerang page kami di messenger kami, menghina, mengutuk Tun selama 2-3 minggu ini. Kononnya Tun akan menyokong bajet dan sebagainya. Hari ini saya nak bercakap, kami tak pernah menyamakan Tun, minta maaf, kami tidak pernah di dalam status di page Inspirasiku Mahathir, tidak pernah sesekali kami samakan Anwar Ibrahim dengan selipar Jepun. Kami tidak pernah
mengkritik Anwar Ibrahim, menyamakan Anwar Ibrahim dengan telefon buruk. Kami tidak pernah, jauh sekali untuk kami melabelkan Anwar Ibrahim itu Fir'aun. Itu perbuatan anda. Itu perbuatan anda penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Kami tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, menghina, mencaci sekesat-kesatnya seperti anda. Kalau ada di page Inspirasi Mahathir mana-mana status yang menghina kepribadian Anwar Ibrahim, screenshot hantar sekarang di ruang komen. Kami dididik oleh Tun Dr. Mahathir dengan cukup baik. Jangan serang peribadi orang, jangan hina peribadi orang. Kita hidup di dalam negara demokrasi, meraihkan perbezaan pandangan dan pendapat amat disanjung tinggi. Jadi perbezaan pendapat, tak suka, tak kisah. Anda boleh tak suka saya boleh tak suka anda boleh tak suka Tun boleh tak suka. Ini demokrasi. Tetapi jangan sampai tahap menghina sehina-hinanya. Kalau tanpa Tun Dr. Mahathir pun Anwar Ibrahim tak jadi Menteri Kewangan kot. Ingat, anda yang duk-duk penyokong-penyokong, pendukung-pendukung Anwar ini baru saya rasa tahun 98, 97 anda pun tak lahir lagi. Yang nak menghina Tun seteruk-teruknya. Dan hari semalam saya harap anda semua yang rajin duk hantar messenger dekat message dekat page Inspirasi Mahathir, tolong-tolonglah sedar diri, buka akal, buka minda seluas-luasnya. Siapa yang semalam yang menyokong bajet 2021 Kerajaan Perikatan Nasional? Ketua Pembangkang anda, Presiden PKR anda, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi kepada rakyat Malaysia yang di luar sana, yang mana menyokong pembangkang, tak kiralah apa parti di dalam blok pembangkang ini, terima kasih. Kami tengok di Twitter begitu banyak, terharu kami baca di Twitter dan juga di Facebook kerana memuji tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang begitu teguh berprinsip. Biar 13 orang, biar sedikit, namun maruah dijunjung tinggi. Bukan hari ni cakap tak sokong, besok sokong. Kita dihidangkan lebih kurang 2 minggu lebih perbahasan bajet di Parlimen. Kita dengar Anwar Ibrahim punya perbahasan. Wow. Bukan kata kereta pun boleh terbang, bulan pun boleh jatuh atas tanah. Seolah-olah begitu gasaknya, garangnya menolak bajet ini. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin lain dalam Pakatan Harapan. Tapi tiba masa semalam anda menyokong bajet, anda ludah, anda jilat balik. Anda ludah, anda jilat balik. Ini wayang mainan politik sampah, mainan politik jalanan yang anda permainkan dan anda pertontonkan kepada pengundi-pengundi anda di luar sana. Followers kami ramai juga daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Ada di page Inspirasi pun memuat naik satu daripada kenyataan daripada seorang marhain berbangsa Cina yang sedih dengan tindakan DAP. Ya, anda perlu sedih. Anda wajib sedih. Kerana anda mengundi, saya pun mengundi pembangkang 2018, iaitu Pakatan Harapan ketika itu pembangkang. Bila kita tengok apa yang berlaku sekarang, memang kita sedih. Ketua pembangkang dipilih di kalangan 107 ahli parlimen kerana dah meninggal batu sapi, menjadikan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Tapi apa yang dia buat? Kalau setakat nak jadi ketua pembangkang pun tak mampu, masih lagi anda yakin dia mampu menjadi ketua kerajaan yang baik? Ketua kerajaan yang terbaik? Tidak.
Kalau ketua pembangkang pun dalam mesyuarat cakap lain, keluar buat lain, siapa nak percaya? Pergi tanya Lee Kuan Eng tu. Hari ni saya nak sebut semua nama pemimpin-pemimpin yang nak marah, marahlah. Saya tak kisah. Lee Kuan Eng 2-3 hari sebelum bajet pergi menghadap Tun Dr. Mahathir. Saya nak bercakap hari ni, bukan main lagi Anthony Locke semua tu. Oh Tun, kita bersama-sama tolak bajet. Selepas 2 hari, apa jadi Anthony Locke? Yang kau terhegeh-hegeh pergi jumpa Tun Dr. Mahathir untuk apa? Anda nilai sendiri. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin warisan. Datang jumpa Tun, tapi akhirnya menyokong bajet 2021. Salahuddin Ayub punya kenyataan paling kelakar hari ini. Di dalam parlimen dia dah bangun duduk balik. Hari ini dia buat kenyataan amanah 11 ahli parlimen amanah sebulat suara menolak bajet. Tak ke nama gila tu. Nak tolak bajet tu semalam di dalam Dewan Parlimen, bukan dalam Facebook, bukan dalam kenyataan media, di Facebook, di Malaysia Kini dan whatever, di Parlimen. Sedih, memang sedih. Abang Din weh, apa yang anda lakukan, apa yang Anthony Locke lakukan, kenyataan Syed Saddiq, ya, kita kena terima, dia budak-budak lagi. Jadi saya minta maaf kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Apa yang saya bercakap hari ini, saya bertanggungjawab di atas apa yang saya bercakap, kerana saya melihat dengan mata saya sendiri apa yang berlaku. Dan syukur Alhamdulillah, apabila kami melihat wajah Tun semalam, hati berasa sayu. Sayu kerana seorang negarawan ulung yang cukup berprinsip. Saya pun belum tentu dapat mampu jadi macam dia. Belum tentu pemimpin-pemimpin lain mempunyai keteguhan begitu. Kami melihat dia pergi daripada pejabat nak ke parlimen, dan dia balik pun. Ya, mungkin Tun sendiri pun terkejut dengan apa yang berlaku di dalam parlimen, tetapi itulah negarawan. Sentiasa melemparkan senyuman, sentiasa teguh, maruah dijunjung tinggi, seorang pemimpin yang tidak boleh dijual beli. Itulah Tun Dr. Mahathir. Kepada Anwar Ibrahim, anda jauh ganggang daripada api. Anda bagaikan langit dengan bumi kalau anda nak dibandingkan dengan Tun Dr. Mahathir. Kepada sahabat-sahabat saya yang merupakan orang kuat Anwar Ibrahim tu, saya minta maaf, kerana apa yang saya bercakap itu adalah kenyataannya. Anda sendiri melihat bos anda lakukan apa yang dia lakukan di parlimen semalam. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Tun Dr. Mahathir dan 3 ahli parlimen pejuang, Datuk Mukhris Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah dan juga Datuk Syahrudin Saleh, kerana berpegang teguh tidak boleh dijual beli. Mereka tidak boleh dijual beli. Ugutlah apa pun, nak tarik peruntukan parlimen ke, nak tarik apa pun, dia orang tak berganjak. Belajarlah, menuntutlah ilmu selagi Tun masih hidup. Wahai Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng, Anthony Locke, Salahuddin Ayub, Mat Sabu, anda dengarlah, belajarlah. Nak jadi pemimpin, belajarlah daripada Tun. Kami bukan ahli parlimen. Anda yang menonton ini semua pun bukan ahli parlimen. Tetapi kita tahu menilai pemimpin yang benar-benar berjiwa pemimpin. Pemimpin yang benar-benar mempertahankan mandat rakyat. Mempertahankan apa yang benar. Bajet 320 bilion diluluskan semalam. Yang akan menjadi mangsa adalah anda, saya dan kita semua rakyat Malaysia.
dah bunyi-bunyi GST bakal diadakan semula. GST sedang dikaji, kata Tengku Zafrul. Kerana apa? Ya, kerana 320 bilion bajet besar yang pembangkang pun sokong, pun bersetuju. Jadi saya berpuas hati, dan anda semua pun mungkin berpuas hati bersama dengan saya, kerana dapat menutup mulut penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang duk salah Tun ni. Tutup mulut, duduk diam-diam. Sekarang ini bukti satu Malaysia, satu dunia tengok. Bukan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang menyokong bajet seperti mana anda memfitnah, seperti mana anda membuat persepsi murahan. Sebaliknya, Ketua Pembangkang, DAP, Presiden Amanah, Timbalan Presiden Amanah, dan juga sebahagian pada warisan yang menyokong bajet yang anda sendiri katakan bajet kerajaan pengkhianat. Siapa yang pengkhianat sekarang ni? Anwar Ibrahim yang mengkhianati Pakatan Harapan. Anthony Long, Lee Guan Eng yang mengkhianati Pakatan Harapan. Mat Sabu, Salahuddin Ayub yang mengkhianati Pakatan Harapan. Bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jangan tuding jari lagi, dan jangan duk buat persepsi murahan, persepsi sampah untuk salahkan Tun. Namun apa yang berlaku semalam, jikalaulah tanya pandangan peribadi saya lebih suka Tun bekerjasama dengan Muhyiddin, dengan sebahagian pemimpin UMNO yang bersih, pemimpin PAS. Kerana apa? Kenapa perlu takut? Tun tak buat pun dia orang tuduh kata buat. Betul tak betul tuan-tuan dan puan-puan? Lebih baik Tun buat. Tak salah pun kalau Tun nak bekerjasama dengan Muhyiddin sekarang ni, nak bekerjasama dengan Azmin Ali, nak bekerjasama dengan UMNO. Di mana salahnya? Sebab yang salah Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dah mengkhianati Pakatan Harapan itu sendiri, mengkhianati sokongan ahli-ahli pelbagai parti di bawah Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim mengkhianati sokongan ahli-ahli PKR, ahli-ahli DAP, ahli-ahli amanah. Jadi tak salah kan kalau Tun bekerjasama semula demi menyelamatkan negara, demi menyelamatkan ekonomi Malaysia dengan syarat pengalaman yang ada pada Tun. Saya mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir nanti insya-Allah bekerjasamalah. Sudah-sudahlah dengan Pakatan Harapan ini. Memang Tun dah tak nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tetapi kerana sayangkan mandat rakyat, Tun masih memegang amanah itu tuan-tuan. Sayangkan mandat rakyat, dia masih lagi mau berurusan dengan pemimpin-pemimpin tak sedar diri dalam Pakatan Harapan ini. Buat Tun, saya rasa majoriti rakyat Malaysia tak marah kat Tun sekarang ni Tun. Untuk Tun bekerjasama membantu kerajaan sekarang ini dalam membantu memulihkan ekonomi. Kerana pengalaman Tun dalam pentadbiran, tak ada siapa boleh lawan Tun. Saya rasa Muhyiddin Yassin akan menyambut dengan tangan yang terbuka. Saya rasa Azmin Ali akan menyambut dengan tangan yang terbuka. Dan saya rasa UMNO juga akan menyambut dengan tangan yang terbuka. Begitu juga dengan PAS. Untuk menerima Tun, nasihat Tun, tunjuk ajar Tun demi rakyat Malaysia. Kerana dunia antarabangsa mengiktiraf Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Apa yang berlaku Tun, biarkan berlaku. Anda seorang negarawan. Rakyat Malaysia bersama anda. Bantulah selagi anda mampu membantu Tun.
Kerana kasih sayang kami rakyat Malaysia pada Tun begitu tinggi. Dan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, Lee Kuan Eng, Mat Sabu tidak boleh diterima. Mereka bukan lagi pejuang yang berprinsip. Mereka bukan lagi mementingkan mandat rakyat. Dan mereka tak peduli pun undi saya, undi tuan-tuan dan perempuan yang mengundi Pakatan Harapan pada PRU 14. Jadi, terima kasih kepada anda semua, kepada penyokong-penyokong PKR yang menyerang kami selama 2-3 minggu ini. Sedar-sedar diri balik. Jangan serang kami. Seranglah bos anda. Bos anda iaitu Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seranglah DAP. Seranglah Mat Sabu Amanah Lee Kuan Eng DAP. Kerana mereka lah pengkhianat Pakatan Harapan, bukannya Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Saya mohon ampun dan maaf jikalau ada salah silap bahasa saya. Dan juga saya mohon maaf jikalau admin saya ada melakukan kesilapan. Kami mohon maaf. Kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, masih belum terlambat untuk anda singkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, kerana dia tidak membantu pun. Outdated. Kepada rakyat Malaysia yang sayangkan Pakatan Harapan, anda dah tahu apa yang berlaku. Anda nilaikanlah sendiri. Pemimpin-pemimpin seperti mana Salahuddin Ayub kata dia rela menerima hukuman daripada partinya kerana menyokong bajet semalam. Kepada Salahuddin Ayub, Mat Sabu, Lee Kuan Eng, Anthony Loke, Anwar Ibrahim, letak jawatan. Buktikan kepada penyokong-penyokong pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang anda semua bertanggungjawab di atas pengkhianatan ke atas Pakatan Harapan. Letak jawatan. Jangan jadi pemimpin kurak. Jangan jadi pemimpin bacol. Anda mengkhianat Pakatan Harapan, letak jawatan. Bukan tunggu hukuman daripada parti. Come on lah, ini drama. Drama semata-mata. Jadi teruskanlah menyokong Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau dah buktikan pada seluruh Malaysia, malahan seluruh dunia. Beliau pemimpin yang berprinsip dan menjunjung tinggi maruah perjuangan. Sekian. Mohon ampun dan maaf jikalau ada sesalah bahasa, terkasar bahasa daripada saya dan kami di Kelab Inspirasi-Ku Mahathir. Kami mohon ampun dan maaf. Teruskan menyokong Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, kerana jasa dan pengorbanan beliau begitu besar. Beliau bukan mementingkan kedudukan beliau, jawatan beliau. No. Anda salah kalau anda berfikir macam tu. Kami tahu apa yang ada. Siapa sebenarnya Tun? Dia memikirkan tentang rakyat yang tak ada makan, bukan jawatan. Beliau tak peduli pun nak jadi Perdana Menteri sekarang ni pun. Dia cuma nak membantu memulihkan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan bertemu di lain siaran. Teruskan menyokong Kelab Inspirasi-Ku Mahathir.